komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Kamu gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam Berita Pagi edisi Rabu 19 Oktober 2022. Saudara, sebarang kerjasama dengan parti di luar Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan hanya akan diputuskan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 dan ketika ini tumpuan UMNO dan parti komponen adalah memastikan kemenangan BN ke arah mewujudkan kerajaan stabil pada masa akan datang. Kita tunggu dulu keputusan, lepas itu kita akan buat. Keputusan selepas itu. Ya. Jadi kita cross the bridge dululah. Lepas itu baru kita buat keputusan. Kita buat andaian terlalu awal pun susah juga. Ya. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku dalam pilihan raya nanti. Jadi lepas pilihan raya nanti, keputusan dah buat, insya-Allah kita akan buatlah apa saja keputusan demi kepentingan negara dan yang pentingnya kita nakkan sebuah kerajaan yang stabil. Jadi selepas itu kita putuskanlah, ya. BN menyasarkan 121 kerusi bagi membentuk kerajaan. 151 bahagian UMNO dengan sokongan sebulat suara perwakilan mengusulkan Datuk Seri Ismail Sabri untuk terus kekal menerajui negara jika Barisan Nasional membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Ia sekaligus menyangkal dakwaan setengah pihak. Kononnya, UMNO sudah berpecah belah dan kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ditolak oleh parti itu sendiri. Bagi penanalisis politik, sokongan tersebut jelas menunjukkan perpaduan dalam parti ke arah membentuk corak kepimpinan yang terbaik untuk negara. Paling penting adalah untuk menghilangkan desas-desus bahawa Datuk Seri Ismail Sabri tidak akan menjadi Perdana Menteri jikalau Barisan Nasional menguasai kerajaan persekutuan. Itu naratif yang diberikan, yang cuba dibayangkan oleh pihak pembangkang demi mengucak-kacilkan Barisan Nasional itu. Jadi memang kena pada masanya, tepat masanya, dan begitu juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Tapi kita kena akur bahawa keputusan akhirnya adalah atas budi bicara yang di-Pertuan Agong. Tapi apa yang dilihat lebih kepada bagaimana parti itu menawarkan yang terbaik dengan menggambling seluruh kekuatan kepimpinan UMNO bagi menghasilkan satu kepimpinan yang bukan saja akan memberi manfaat kepada rakyat secara umum tetapi juga yang akan memberikan yang menerima idea-idea dan masukan-masukan serta input daripada pihak-pihak lain bagi memastikan UMNO sentiasa relevan dalam arus perkembangan politik negara. Pasukan khas jihad tangani inflasi masih berfungsi seperti biasa meskipun Parlimen Penggal ke-14 dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 dan pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata isu berkaitan inflasi masih menjadi tanggungjawab kerajaan ketika ini. Pasukan khas jihad tidak mengadakan mesyuarat sejak Parlimen dibubarkan kerana setelah Parlimen dibubarkan semua ahli-ahli Parlimen dan wakil rakyat bergegas pulang ke kawasan masing-masing, tapi kita berhubung satu sama lain. Jika ada keperluan kita akan mengadakan mesyuarat minggu depan.
Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi diwujudkan pada 29 Jun lalu bertujuan membantu rakyat menghadapi cabaran ekoran peningkatan kos sara hidup. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memanggil bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia PSM Dr. Michael Jayakumar Devaraj untuk dirakam percakapan. Ia susulan polis menerima laporan mereka didakwa menyentuh isu berbaur perkauman ketika menjadi ahli panel dalam sebuah forum bulan lepas. Setiausaha PDRM Datuk Nur Syah Saaduddin berkata siasatan akan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengikut Seksyen 505-C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelas beliau, kedua-dua individu berkenaan dilaporkan mengeluarkan kenyataan tersebut pada forum bertajuk Dark Force Towards GE15 yang diadakan pada 17 September lepas anjuran Dewan Perniagaan Cina Kuala Lumpur dan Selangor. Baik, Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Palestin merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa Malaysia yang telah menyelamatkan seorang warganya yang diculik baru-baru ini. Kementerian itu dalam satu kenyataan pada Selasa turut mengucapkan terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia dan pihak keselamatan yang terlibat dalam usaha menyelamat itu. Dalam hari itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akrusani Abdullah Sani meminta orang ramai tidak menimbulkan spekulasi berhubung kes penculikan warga Palestin yang sudah dibawa ke mahkamah. Beliau menegaskan sebarang spekulasi yang ditimbulkan boleh mengganggu siasatan dan mengelirukan masyarakat. Ujar beliau, Polis Diraja Malaysia masih meneruskan siasatan dan menunggu proses sebutan semula kes pada 15 Disember depan. Jumaat lepas, 11 individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate di sini atas tuduhan menculik seorang lelaki warga Palestin bagi mendapatkan maklumat berkaitan perisian yang digunakan untuk menggodam telefon bimbit. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti dakwaan kemasukan ejen perisikan Israel yang menculik seorang warga Palestin di negara ini. Menurut Menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kerajaan sentiasa meneliti dan memantau setiap dokumen kemasukan rakyat asing ke negara ini dan jika didapati ada warga asing masuki negara tanpa dokumen sah, tindakan tegas akan diambil. Jadi sebenarnya bila sesiapa saja yang masuk dalam negara kita ni, dia ada dokumen yang sah. Jadi bila kita ada maklumat-maklumat yang mengatakan ada orang masuk menggunakan dokumen yang tidak sah, kita akan monitor dan akhirnya kalau kita rasa sudah sampai masa untuk kita tangkap mereka dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Baik, guru sekolah yang menjadi tular di media sosial, Muhammad Fadli Muhammad Saleh mengesahkan beliau digugurkan daripada kesemua pertuduhan dan dibebaskan daripada tindakan tata tertib. Guru Sekolah Kebangsaan 1 Gombak itu sendiri membacakan surat keputusan tindakan tata tertib daripada Kementerian Pendidikan KPM menerusi Facebook Live. Muhammad Fadli sebelum ini tular di media sosial selepas mendakwa dirinya berdepan tindakan dibuang kerja atau diturunkan pangkat daripada KPM dipercayai kerana sering menegur berkaitan pelbagai isu persekolahan. Sebanyak 6.2 juta ringgit telah diagihkan Kementerian Kesihatan KKM kepada NGO yang mempunyai kepentingan kesihatan mental untuk melaksanakan aktiviti mereka. Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH bagi berkasakan aktiviti kesejahteraan kesihatan mental di negara ini juga telah diwujudkan. Penubuhan pusat ini adalah sebagai salah satu langkah penting bagi memenuhi keperluan dan meminimumkan jurang perkhidmatan kesihatan mental melalui penggabungan komponen kesihatan awam, urubatan serta penyidikan. Ini juga akan membolehkan
perkongsian sumber manusia dapat dicapai dari segi kepakaran dalam bidang kesihatan mental untuk menterjemahkan dapatan penyelidikan bagi pembangunan dasar di negara kita. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Simposium Kesihatan Mental dalam Perspektif Islam di Cyberjaya. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan YPESM menyambut ulang tahun ke-10. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah berkenan berangkat ke majlis makan malam sempena ulang tahun YPESM. Baginda dalam titahnya menyuarakan rasa berbangga dengan pencapaian YPESM yang kini dikawal selia Kementerian Alam Sekitar dan Air. Menyedari kepentingan untuk Malaysia terus terlibat di Antartika, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI pada tahun 2012 telah menubuhkan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan yang mana mereka telah berkenan sebagai penaung yayasan pada majlis pelancaran yayasan ini yang telah beta sempurnakan di Kuala Terengganu pada 19 Julai 2012. Pada tahun 2020, YPESM telah diletakkan di bawah kawal selia Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA. Sementara itu, menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam ucapannya, penglibatan Antartika telah berkembang terutamanya dalam bidang perubahan iklim. Menurutnya, kemudahan logistik di kawasan itu memberi akses kepada penyelidik tempatan dalam meneroka dan menjalankan kajian saintifik yang berkaitan. Kita dimaklumkan bahawa partisipasi Malaysia dalam bidang penyelidikan Antartika sedang berkembang pesat, terutama dalam topik perubahan iklim dan biodiversity. Penyelidikan ini dilaksanakan dengan kolaborasi para penyelidik negara dengan sokongan YAPAZM atau Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan dan Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan. YPESM turut mengiktiraf 5 penyelidik dari universiti tempatan, juga menyerahkan grant dan bersupport. YPESM berjumlah RM1 juta hasil kerjasama Smart Partnership Inisiatif dengan 8 buah universiti tempatan. Hampir 5,000 peserta dalam dan luar negara menyertai Forum Urban Malaysia MUF 2022. Forum dengan tema tindakan tempatan kepada bandar dan komuniti berdaya tahan masa hadapan berlangsung 3 hari di Shah Alam. Anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diadakan bagi memperkukuh agenda Malaysia berdaya huni. Ketua Setiausaha KPKT Datuk M. Nur Azman Taib yang membaca teks ucapan Menteri Datuk Seri Rizal Narikan Aina Amerikan berkata, forum menyokong agenda perbandaran mampan agar dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan cepat. Strategi mitigasi serta tindakan adaptasi memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan diterapkan dalam plan perancangan dan pembangunan bandar yang bukan sahaja dapat mengatasi isu tempatan tetapi juga menyumbang kepada komitmen Malaysia untuk mencapai net zero greenhouse gas menjelang 2050. Itu tak diurus bandar yang bersifat kolaboratif adalah sangat penting di mana model dan mekanisme pengurusan bandar secara kolaboratif harus dibentuk dalam sistem semasa agar transformasi perbandaran yang lebih berdaya huni akan dapat dicapai dengan lebih efektif. Dipersilakan Tuan. 9 jenama franchise Malaysia berjaya berkembang di Filipina di bawah program pengukuhan franchise bagi meningkatkan ekspor EFDP. Pengarah kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN HEP, Datuk Rohaizi Bahari berkata, Filipina mempunyai potensi besar kerana persamaan budaya dan cita rasa.
Tambahnya, KPDN HEP akan membawa lebih banyak produk franchise tempatan yang mempunyai kelainan di peringkat global sehingga kini lebih daripada 68 jenama franchise Malaysia telah berkembang sebagai jenama terkemuka di 74 buah negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pavilion Malaysia sempena franchise Asia Philippines 2022 FAPHL 2022. Beralih ke perkembangan luar negara. Australia tidak lagi mengiktiraf Baitul Maqdis Barat sebagai ibu negara Israel. Menurut Menteri Luar Penny Wong, pengiktirafan dibuat pentadbiran terdahulu hanya dilakukan sebagai langkah politik. Canberra bertegas pengiktirafan Baitul Maqdis Barat sebagai ibu negara Israel hanya mengeruhkan keadaan. Ujarnya negara kangaroo itu hanya akan mengiktiraf ibu negara yang tidak menjejaskan usaha ke arah mewujudkan dua. Justru lokasi semasa kedutaannya di Israel adalah kekal. Australia's embassy, of course, has always been and remains in Tel Aviv. The Australian government remains committed to a two-state solution in which Israel and a future Palestinian state can coexist in peace and security within internationally recognised borders. We will not support an approach that undermines this prospect. Pada 2018, Kerajaan Australia pimpinan Scott Morrison menyusuli pengumuman Presiden Donald Trump yang mengiktiraf Baitul Maqdis Barat sebagai ibu negara Israel. Tindakan itu didakwa dilakukan Morrison yang bahu memenangi hati pengundi pilihan raya kecil sebuah kawasan di Sydney ketika itu yang didiami komuniti Yahudi. Pengiktirafan itu bagaimanapun menimbulkan ketegangan dengan negara jirannya, Indonesia. Pengumuman itu sudah pasti mendapat reaksi positif Palestin. Menteri Hal Ehwal Awamnya, Hussein Al-Sheikh menerusi ciapan di Twitter menyambut baik pendirian Australia yang komited dengan penyelesaian dua negara. Tegasnya, kedaulatan Baitul Maqdis perlu diiktiraf antarabangsa. Kes COVID-19 di beberapa negara kini kembali meningkat sejak bulan lalu berpunca oleh subvarian Omicron XBB. Subvarian XBB pertama kali dikesan di India Ogos lalu dijangka mencetuskan gelombang jangkitan baru bermula pertengahan November ini. Setakat ini, subvarian berkenaan telah ditemui di lebih 17 negara seluruh dunia dengan 5 negara paling terjejas direkodkan setakat ini. India menjadi negara pertama yang mengesan kes XBB dan setakat 14 Oktober lalu jumlah subvarian ini mencecah 71 kes. Setakat Ahad lalu, kes dikaitkan subvarian itu telah dikesan di 4 negeri iaitu Maharashtra, Odisha, Bengal Barat dan Tamil Nadu. Sementara itu, di Singapura, Menteri Kesihatannya Ong Ye Kung melaporkan subvarian XBB kini menjadi kes dominan di negara tersebut. XBB menyumbang 54% daripada kes tempatan dan subvarian Omicron itu meletakkan Singapura berisiko dengan gelombang baharu kes COVID-19. Subvarian XBB turut dikesan di Taiwan dengan 1 kes dilapor setakat semalam, menyaksikan kes harian COVID-19 di negara itu meningkat kepada 41,494 kes. Di Denmark, 2 kes XBB turut dilapor dan Kementerian Kesihatan negara itu kini mengikuti rapat kemungkinan penularan baharu subvarian itu.
Tiada perincian didedahkan sama ada jangkitan tersebut adalah kes tempatan atau import. Sementara itu, negara-negara lain yang dilapor turut terjejas XBB termasuklah Austria, Australia, Amerika Syarikat dan Jepun. Saudara, ini perkembangan sukan. Menjelang aksi Piala Malaysia yang akan membuka tirai hujung bulan ini, Negeri Sembilan FC NSFC optimis berada dalam momentum prestasi terbaik untuk melakar kejayaan pada saingan musim ini. Pengendali pasukan K. Devon yakin susulan prestasi konsisten skuad sepanjang saingan Liga Super musim ini dengan menghuni kedudukan keempat terbaik Liga. Jelasnya prestasi baik itu sudah pasti menaikkan semangat pasukan untuk tampil lebih kompetitif. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara NSFC dan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara di UiTM Seremban. NSFC dijadual bertemu Kedah pada 26 Oktober ini di Stadium Darul Aman, Darul Star bagi perlawanan pertama Piala Malaysia musim ini. Sementara itu, dalam MOU sama, Rektor UiTM Negeri Sembilan, Profesor Dr. Yamin Yassin berkata, kerjasama Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi bersama NSFC melibatkan perkongsian maklumat, kepakaran dalam sukan bola sepak bagi tujuan memudahkan penyelidikan melalui aktiviti rundingan kerjasama dan konsultasi. Kita ingin mengendengahkan kepakaran dalam bidang sport science kepada pemain-pemain bola sepak di Negeri Sembilan itu. So dalam bidang sport science ni dia sangat luas, dan antara perkara yang akan kita buat adalah melihat data, analisis data, performance data pemain. So maksudnya setiap kali permainan yang akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan dan sebagainya, akan ada kepakaran kita akan pergi untuk melihat data tu, dan dari situlah nanti kita buat analisa bagaimana boleh kita improvekan pemain punya fitness, pemain punya performance dan sebagainya. Maksudnya persefahaman ini dapat kita meteraikan, dapat kita manfaatkan di mana kepakaran daripada Fakulti Sains UiTM dapat kita bawa kepada NSFA dan SFSC untuk prestasi, data dan sebagainya, diet dan sebagainya untuk membawa era bola sepak Negeri Sembilan ke kancah lebih tinggi. Enggan Sukan Bina Badan terkubur, legenda Bina Badan Negara Zazali Sawat menggesa Persatuan Bina Badan NABA Malaysia mengambil berat kebajikan atlet bertanding agar mereka dan persatuan dapat terus maju ke hadapan. Beliau berkata harapan untuk melihat lebih ramai jago di peringkat Asia dan dunia dapat direalisasikan. Jago tu dah ada, tapi apa saja perancangan untuk persatuan, dia kena ambil tahu hal-hal atlet, macam mana nak mendidik atlet ni lagi bagus untuk memajukan dalam sukan apa saja agensi sebuah pasukan lebih mantap lagi, kan. Jadi daripada situ pokoknya apa pun dia punya persatuan, daripada pihak persatuan kena ambil tahu atlet. NABA yang baru ditubuhkan Februari lalu akan menganjurkan kejohanan Bina Badan NABA Malaysia buat julung kalinya pada 17 dan 18 Disember nanti di Hotel Unicorn Seri Kembangan. FIFA dan Kerajaan Indonesia berikrar untuk menilai semula dan meningkatkan tahap keselamatan sukan bola sepak di Indonesia
susulan tragedi berdarah awal bulan ini. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, keutamaan ketika ini adalah untuk melakukan pembaharuan dan transformasi bola sepak di seluruh republik berkenaan. Penubuhan pasukan petugas khas yang dipersetujui sebelum ini juga penting. Berikutan, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penganjuran Piala Dunia bawah 20 tahun B20 tahun depan. We are going to put in place together with the government on the infrastructure that needs as well to be looked into, because part of incidents that can happen is linked, of course, with the state of the infrastructure. So we will bring our experts, we will help and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. FIFA akan berkantor di Indonesia sampai semuanya berjalan dengan baik. Tadi saya sudah menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita peruntukkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas yang baik. Insiden rusuhan pada 1 Oktober lalu meragut lebih 130 nyawa di Stadium Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Sedara paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi edisi Rabu 19 Oktober 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.